صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا شفاعنا زخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa. Allah maftah alaina futuhal arifin. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihi-Mu. Maftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. 'Allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam yang bertugas, pengurusi Timbalan Pengurusi Setiausaha, ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Mukminun, Tuan-tuan Haji, Bapak Hajah, Datuk Datin, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi disambung kontrak nyawa oleh Allah untuk melakukan ibadat. Mudah-mudahan ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar dijadikan bekalan menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi berpeluang untuk menyambung kembali pelajaran kita menerusi kitab sifat solat Nabi yang sahih. Dah lama tidak hadir kuliah tuan-tuan. Malam ni kita sambung kat mana? I'tidal. Baru mula i'tidal. Baik. Kita sambung i'tidal. Bab yang ke-8. Bab yang ke-7. I'tidal. Bangkit daripada rukuk. I'tidal salah satu daripada rukun solat yang ke-13. Rukun solat ada 13 rukun. Ya. Kalau kita perincikan 13 ni kombinasi daripada 3 rukun utama, iaitu rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Iaitu kata-kata perbuatan hati. Kata-kata perbuatan hati ini dalam solat digunakan sebagai teras untuk membina jati diri di luar solat. Pun kita turut menggunakan 3 komponen berkenaan. Kata-kata, perbuatan, hati. Sama ada manusia ataupun jin, 3 komponen ini digunakan setiap detik waktu yang berlalu, masa yang ada dan akan datang. Dan tiba masa di akhirat nanti kita akan melalui detik perhitungan kita dengan Allah. Kerana dialah Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Justru kalau cacat salah satu daripada rukun yang 13, maka cacatlah atau rosaklah solat seseorang dan dikira sebagai tidak sah. I'tidal maksudnya bangkit daripada rukuk.
dan mengembalikan badan secara tegak. Setelah melakukan rukuk bukan rukuk dengan sempurna. Setelah melakukan rukuk dengan sempurna, seseorang yang bersolat perlu bangkit daripada rukuk dengan mengangkat kepalanya. Bangkit daripada rukuk untuk i'tidal, angkat kepalanya. Batas minima bangkit daripada rukuk itu adalah tulang belakang seseorang kelihatan lurus. Bangkit daripada rukuk, angkat kepala, berdiri tegak. Batas sempurnanya i'tidal tu badan atau tulang belakang dalam keadaan lurus, iaitu keadaan yang sama sebelum dia melakukan rukuk. Bagaimana kita berdiri di awalan solat, begitulah kita mengembalikan posisi badan kita untuk melakukan i'tidal. Oleh kerana rukuk merupakan satu rukun, maka dia wajib, yakni seseorang itu wajib melakukannya dengan sempurna dan tenang. Rukuk satu rukun, i'tidal rukun yang lain. Jadi rukuk wajib sempurna, manakala i'tidal juga wajib sempurna dan mencakupi tamakninah. Tamakninah kita istilahkan sebagai tempoh bertenang. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ambillah tempoh bertenang dalam rukuk dan ambillah tempoh bertenang dalam i'tidal, dan ambillah tempoh bertenang bila kita bergaduh dengan bini, atau bini bergaduh dengan kita, atau kita bergaduh dengan janda ataupun anak dara, atau majikan bergaduh dengan pekerja, pemimpin bergaduh dengan rakyat. Juga ambil tempoh bertenang. Walaupun skuad bola sepak negeri makin banyak yang bakal menarik diri dari kancah pertandingan Liga Super atau Piala Malaysia. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dan sesungguhnya telah jelas dalam hadis seorang sahabat yang buruk dalam pelaksanaan solatnya, disebutkan bahawa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Semarka' hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian hendaklah kamu rukuk sehingga rukukmu menjadi sempurna, mencapai tamakninah. Semarfa' hatta tatma'inna qa'imah. Kemudian bangkitlah daripada rukuk, yakni i'tidal, sehingga kamu mencapai tamakninah dalam i'tidal. Berdasarkan pada hadis ini, rukuk satu rukun, i'tidal rukun yang lain. Rukuk memerlukan tamakninah dan i'tidal juga memerlukan tamakninah. Ulama mengukur kadar tempoh bertenang yang minima itu ialah 2 second, 2 saat. Jadi kalau seorang itu boleh rukuk, minima tamakninah ialah 2 saat. Ataupun dengan kadar sebutan subhanallah. Kadar sebutan subhanallah. Biasa kita rukuk kita sebut subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, baginya segala puji-pujian. Nah, tapi boleh juga kita sebut ringkas. Kalau sembahyang nak cepat, nak kejar masyarakat, nak jumpa klien, nak lari daripada jam dan sebagainya, ada kepentingan, maka kita sembahyang menepati batasan-batasan minima yang rukun sudah mencukupi. Jadi batas minima bagi mencapai tamakninah, sama ada rukuk, sama ada i'tidal, sujud, ya, ialah 2 second. Ataupun dengan kadar subhanallah sudah cukup. Ya. Kalau kita tak nak sebut subhanallah pun, kita ambil hitungan masa 2 second. Ya. Diriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ketika mana beliau menjelaskan tentang sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Fa iza rafa'a astawa hatta ya'uda kullu faqarin makanuhu." Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit, baginda berdiri tegak sehingga setiap sendi belakang baginda sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat asal. Maknanya bila baginda sallallahu alaihi wasallam rukuk dan bila baginda i'tidal, sendi belakang baginda kembali tegak sebagaimana asalnya berdiri. Demikian batas-batas minima dalam melakukan i'tidal. Ini hak minima. Jadi kalau kita melangkaui minima, pergi kepada sederhana ataupun maksima, tidak ada tempoh tertentu. Cuma imam bila
bersama jamaah dalam sesuatu salat sunat ataupun salat fardu yang dilakukan secara jemaah, imam hendaklah meringankan solat demi meraih keadaan jamaah. Karena dalam jemaah tu ada orang tua, macam tuan-tuan ni baby belaka, baby tua. Baby tua. Macam saya ni baby dewasa lah. Ada yang betul-betul baby original. Tuan-tuan baby tua, imam kena jaga juga hak dan kepentingan baby tua dalam jemaah. Kadang betul-betul baby ada, maknanya ibu yang belakang dalam jemaah ada anak kecil. Begitu jugalah orang yang uzur, ada penyakit gaut, cimane, darah tinggi dan sebagainya. Dan satu lagi ialah orang yang berhajat. Yang berhajat, dia berhenti kat masjid sekejap, nak pergi uruskan kerjanya atau tanamannya atau kepentingan-kepentingan yang lain, maka mana-mana imam yang mengimami solat, sama ada solat sunat ataupun solat fardu, hendaklah meringankan solat demi kepentingan jamaah. Wa imma bila kita tunaikan solat secara sendirian, batas minimal rukuk atau sujud atau qiyam atau i'tidal terpulang kepada keselesaan kita. Kalau kita solat seorang-seorang, nak rukuk 1 jam tak apa, nak i'tidal 1 jam tak apa, tapi biar berpadalah 1 jam tu rukuk, letih. 1 jam i'tidal tu letih. Cuma orang kita ni stamina kurang, berdiri lebih, rukuk kurang jangka masanya berbanding berdiri, i'tidal pun kurang jangka masanya berbanding berdiri. Dan kadang-kadang kita lebatkan tempoh masa dalam keadaan bersujud. Memang keutamaan solat adalah berdiri. Yang keduanya, keutamaan solat adalah sujud. Jadi tempoh-tempoh yang lain itu lebih kurang daripada itu. Atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW sama tempohnya antara berdiri, rukuk, i'tidal dan juga sujud. Kesemua perbuatan berkenaan dilakukan dalam satu tempoh yang hampir sama. Dan kita tahu situasi stamina keimanan Nabi SAW dan kualiti ibadat jauh berbeza dengan kita. Jadi kita lakukan ibadat bersesuaian dengan kadar ilmu dan kemampuan kita, itu sudah cukup baik sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dah sambung sikit lagi. Manakala had kesempurnaan i'tidal adalah dengan mengangkat kedua tangan sehingga bersetentang dengan kedua bahu. Bila dia i'tidal, angkat tangan setentang dengan bahu. I'tidal, angkat kedua tangan setentang dengan bahu. Memang dalam takbiratul ihram tu banyak hadis Nabi SAW. Kadang baginda takbiratul ihram tu angkat setentang dengan bahu. Angkat takbiratul ihram. Kadang baginda angkat takbiratul ihram tu tangannya menghampiri cuping telinga. Dan kadang baginda sallallahu alaihi wasallam tu mengangkat tangan separa dengan dada baginda sallallahu alaihi wasallam, Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bila i'tidal tu kita mengangkat tangan tu sunat hai'ah, dan kedudukan telapak tangan tu setentang dengan kepala bahu. Tangan kanan setentang dengan kepala bahu kanan, tangan kiri pun setentang dengan bahu kiri. Manakala telapak tangan dihadapkan kepada kiblat dan jari jemari dirapatkan. Ini kondisi sunat hai'ah, yakni perbuatan sunat diambil berdasarkan pada masa, tempat dan keadaannya dalam solat. Dengan ucapan, bila kita i'tidal, kita bangkit daripada rukuk, kita tegakkan badan kita sambil tangan kita ini diangkat setentang dengan bahu, sambil kita melafazkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar, maksudnya sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Malaikat puji Allah, Allah Maha mendengar. Walaupun kita tak mendengar suara malaikat, Allah Maha mendengar. Binatang memuji Allah, tumbuhan memuji Allah dengan suara tersendiri pun didengari oleh Allah. Apatah lagi manusia dan jin yang memuji Allah, Allah Maha mendengar segala sesiapa saja yang memujinya. Jadi kita sendiri sebut sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar sesiapa saja yang memujinya.
Mudah-mudahan sebutan itu kita faham bahawa Allah mendengar apa yang kita lafazkan, Allah melihat apa yang kita lakukan secara zahir dan batinnya, dan Allah menerima perkataan dan perbuatan kita zahir dan batin. Dan apabila seseorang itu telah berdiri tegak, kedua tangannya perlu dikebawahkan. Bila berdiri tegak, sami Allahu liman hamidah, jatuh tangan. Jatuh tangan. Sambil mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bagimu segala puji-pujian ya Allah. Mil'us samawati wa mil'ul ardh. Puji-pujian sepenuh 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan puji-pujian apa saja yang dikau hendaki. Ahlus sana'i wal majd. Daripada orang-orang yang memujimu dan menyanjungmu dari kalangan hamba-hambamu. Haku ma qala al-'abdu. Tidak, itulah kata-kata yang paling hak yang dilafazkan oleh hambamu. Wa kulluna laka 'abdun. Kami semua ini tiada lain kecuali hambamu ya Allah. La mani'a lima a'taita. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang terhadap apa yang dikau anugerahkan pada kami. Wala yanfa'u dza jaddi minkal jadda. Dan tidak ada manfaatnya bagi seseorang yang mempunyai keagungan di hadapanmu, melainkan manfaat dan keagungan itu daripadamu yang agung. Ya Allah. Ni kita tak biasa sebut istilah panjang ni. Biasa kita sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab kita, imam ucap sami Allahu liman hamidah, makmum pun disunatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi dalam kebiasaan di masjid surau kita tengok, imam je sebut sami Allahu liman hamidah, makmum sambung Rabbana walakal hamd. Benarnya dua-dua, imam sunat sebut sami Allahu liman hamidah, makmum juga sunat sebut sami Allahu liman hamidah. Lepas tu masing-masing ucap Rabbana walakal hamd. Itu biasa, kebiasaan kita. Tapi sebenarnya lepas Rabbana walakal hamd, ada lagi doa dan ucapan lain. Termasuklah mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi bila kita jumpa dalil ni, kita menambah nilai pelaksanaan solat kita, sama ada dari sudut ucapan atau dari sudut perbuatan. Ini penting kita mempelajari fiqh solat atau sifat solat Nabi yang sahih. Yang ini kita belajar, kita faham, kita yakin dalil-dalil yang disandarkan di sini, dan kita menambah baik nilai solat berkenaan. Alhamdulillah. Sebelum ni kita sebut Rabbana walakal hamd. Ataupun kita tak sebut sami Allahu liman hamidah, ni kita tambah baik. Sebut sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kita pun sebut Rabbana lakal hamd. Itu tambah sikit lagi. Mana lebih panjang sebutan kita dari kebiasaan, atau lebih panjang sebutan kita berbanding orang lain. Ini cara untuk menambah nilai solat. Tambah nilai touch and go mudah je, smart tag ke touch and go ke, beratur je lorong tunai. Tapi kadang-kadang tutup juga lorong tunai bila tempoh masa dia. Tapi nak tambah nilai solat dengan belajar, dalil depan mata, hafal dan amalkan. Rabbana walakal hamd. Ada dalam hadis yang lain disebutkan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi solat kita ni lebih berkualiti, lebih baik daripada orang lain. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian mari kita sambung. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hamdan katsiran. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagimulah segala pujian. Hamdan katsiran, puji-pujian yang banyak. Tayyiban, puji-pujian yang baik. Mubarakan, puji-pujian yang diberkati olehmu ya Allah. Kemudian kita sambung lagi. Puji-pujian itu sepenuh 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa saja pujian yang dikau kendaki dari Allah, maka kami rafakkan ke hadratmu ya Allah. Baru nampak solat kita tu ada isi dan ada nilai. Ini kita sekejap je ayat tidak. Sami Allahu liman hamidah pun tak sebut. Rabbana walakal hamd, hak kita tahu. Hak bacaan lepas tu tak berapa tahu dah. Jadi sama-sama iktidal.
Cuma bacaan orang lain lebih advance daripada kita. Sebab dia tahu dalil dan mereka menambah nilai solat mereka. Alhamdulillah. Huraian lafaz Sami Allahu liman hamidah bermaksud bahawa Allah Subhanahu wa taala menyahut seruan orang-orang yang memuji dan mensyukurinya. Bukan dengar saja, bukan Allah dengar saja. Bahkan Allah menyahut seruan sesiapa sahaja yang memujinya daripada kalangan jin, manusia dan malaikat. Nabi-nabi dan para rasul pun. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Tu. Jadi kita i'tiqad bahawa di saat itu kita memuji Allah dan Allah terima seruan pujian yang kita rafakkan kehadapnya. Dan dimaksudkan dengan wala yanfa'u za jad minkal jad itu ialah tidak bermanfaat segala kebesaran di hadapanmu ya Allah melainkan ketakwaan seseorang. Kalau seseorang itu di dunia, dialah paling kaya, paling cerdik, paling bijak, paling mewah, paling senang, paling apa? Paling mulia, paling bangsawan, paling berpangkat. Semua itu di hadapan Allah tak bermanfaat. Melainkan takwanya pada Allah. Ini maksud wala yanfa'u za jaddi minkal jad. Tak bermanfaat orang yang memiliki segala kemegahan, kekayaan, kemewahan di hadapanmu ya Allah, melainkan dengan kebesaranmu sahaja. Jadi bila kita sebut kalimah ni, sendiri makan pengat, sendiri mau ingat akhirat. Benarnya kita solat, kita sebut tu untuk kita. Untuk kita merayu-rayu kepada Allah. Rabbana walakal hamd, Allah Maha mendengar segala pujian. Terimalah pujian aku ni ya Allah. Pujian yang banyak, yang berkat, yang diredai, penuh langit, penuh bumi, dan apa saja yang dikau redai ya Allah, terimalah. Tu. Perkataan jaddu dalam bahasa Arab bermaksud azamah wal jalal, iaitu keagungan dan kebesaran yang dimiliki di dunia seperti harta, kedudukan dan keturunan. Maksudnya tidak ada kelebihan bagi seseorang berbangsa Arab atau orang yang berbangsa asing selain daripada Arab, melainkan dengan ketakwaannya pada Allah. Melayu, Cina, Arab, India, Afrika, Amerika atau Eropah ke, tak ada kemuliaan melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang bila kita melafazkan kalimah-kalimah suci dalam salat, itu menyucikan hati kita. Apa saja masalah dunia. Masalah kita nak kahwin lain, bini garang mengamuk. Bila kita solat, rasa tenang. Masalah orang berdarah rasuah, duit kerajaan, termasuk solat, kita tenang. Masalah ringgit ditutup, lemah berbanding dolar Amerika, kita dalam solat, kita tenang. Masalah traffic jam, masalah menantu, masalah hantu, relax je. Masuk dalam solat, kepadanya lah, pada Allah lah tempat kita mengadu. Ini bila kalimah ini disebut dengan kefahaman, dengan penghayatan, apa saja masalah dunia yang membebankan kita boleh dikesampingkan dengan mudah. Jadi solat satu mekanisme penyelesaian masalah bila kita berhadapan dengan Allah. Ketentuan lafaz jaddu bermaksud keagungan sebenarnya adalah seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang bermaksud wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahawasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami Allah. Dia tidak beristeri dan tidak pula mempunyai anak. Allah tidak menyerupai makhluk. Sebab makhluk ni ada isteri. Allah tak ada isteri. Makhluk ni beranak, diperanak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak, tidak diperanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, satu pun, benda pun menyerupai Allah. Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kenyataan ini dibuat untuk menafikan konsep ketuhanan syirik dan memperkasakan tauhid. Ayat ni ayat surah Al-Jin ayat 3. Manusia ke jin ke duk rasa Allah ni macam manusia. Allah ni ada anak. Allah ni ada 2, ada 3, ada 10. Maka Allah nafikan konsep ketuhanan syirik. Ada sekutu bagi Allah, dinafikan sekeras-kerasnya, dan dalam penafian tu diisbatkan konsep ketuhanan tauhid.
Tauhid ni mengesahkan Allah. Syirik mempersekutukan Allah. Ini penegasannya. Kita tengok ajaran Yahudi. Yahudi menganggap Allah ni Tuhan tua, tak larat lah. Umur juta tahun, tak larat lah. Lalu Allah cipta Nabi Uzair sebagai anak Allah untuk membantu urusan pentadbiran kerajaan Allah. Itu sangkaan Yahudi. Walhal Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel itu ajar Allah tu Tuhan yang esa. Tapi pendeta-pendeta Yahudi ubah kandungan kitab Taurat daripada Tuhan yang esa, tauhid, kepada kaedah Tuhan yang syirik. Maqalatil Yahud Uzair ibn Allah. Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Yahudi anggap Allah tu ada anak. Waqalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang Kristian mendakwa bahawasanya Isa itu anak Allah. Allah jawab balik, zalika qauluhum bi afwahihim. Kata-kata Yahudi, kata-kata Kristian ni hanya propaganda jahat mereka je. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablihim. Mereka mengulangi kata-kata jahat yang dibuat oleh tok-tok nenek pendeta moyang mereka yang terdahulu dalam mempersekutukan Allah hingga mereka anggap Allah ada anak. Pendeta Yahudi ke Kristian ke, mereka berpegang pada konsep ketuhanan syirik. Ada Yahudi kafir, Kristian kafir. Allah sebut, laqad kafara alladzina qalu inna Allaha thalitsun thalatha. Sesungguhnya telah menjadi kafirlah bagi mereka yang mendakwa Allah terdiri daripada juzuk ketuhanan yang 3. Ya? Satu kita tegas dalam soal tauhid. Ini mari tahun baru Kristian, orang Melayu ucap selamat tahun baru Kristian. Merry Christmas, Happy Christmas. Mana boleh? Kita tak boleh nak ucap selamat pada orang Kristian sebab mereka tak ikut agama Nabi Isa AS. Nabi Isa ajar agama tauhid, Allah Esa. Tapi pendeta Kristian ubah ajaran itu Tuhan 3. Bahkan orang Kristian itu dilaknat berdasarkan lisan Nabi Daud AS dan Isa AS. Kerana ubah ajaran tauhid. Kita pula nak pergi doa pula orang Kristian. Merry Christmas, Happy Christmas, selamat menyambut hari Christmas. Mana boleh? Kerana perayaan Christmas tu Nabi Isa pun tak setuju. Nabi Isa pun bantah. Orang Kristian dia rayakan Christmas tu dengan anggapan Isa anak Tuhan. Nabi Isa ajar Allah tu Tuhan yang esa. Nabi Isa sendiri adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Pada akhir zaman tuan-tuan, akhir zaman Nabi Isa akan turun. Hancurkan laman salib, bunuh babi, kemuncaknya bunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa tak mati sampai sekarang, tak mati. Nabi kita lahir 571 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi tempoh tu tidak ada Nabi. 571 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tempoh tu tidak ada Nabi. Yang kita panggil Ahlul Fitrah. Dan disitulah lahirnya kedua ibu bapa Nabi SAW dan menjalani kehidupan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak diutuskan Nabi. Justru kita simpulkan agama yang hendak dan bonda Nabi SAW agama Islam dikategorikan sebagai agama Ahlul Fitrah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuncak akhir zaman bila keluar Imam Mahdi bertentangan dengan tentera Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan kroni-kroninya, kemuncaknya tu Nabi Isa AS berlaku perang Armageddon atau Malhamah Kubra di Medan Dabik utara Syria dekat sempadan Turki itu. Tentera Islam, tentera Imam Mahdi bertembur dengan tentera Kristian dunia. Peperangan yang dahsyat berlaku, dimenangi oleh tentera Islam. Puncaknya nak bunuh Dajjal, Nabi Isa turun. Dan Imam Mahdi dan ulama-ulama iktiraf bahawasanya ini Nabi Isa AS. Nabi Isa tak mati tuan-tuan. Justru Nabi Isa dekat langit sekarang ni pun tak reda ni ajaran Kristian 3 Tuhan, Trinity. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruh, atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Ibu.
Ni ajaran menyeleweng. Jadi untuk orang yang menyeleweng ajaran Nabi Isa, yang ubah kandungan kitab Injil, kita tak boleh nak ucap selamat pada mereka. Sorry to say. Lagipun salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah ucap untuk ahli syurga. Salamun ala Nuhin fil alamin. Allah ucap untuk Nabi Nuh. Wa yauma bu'ithtu atau wa yauma ulidtu wa yauma amutu wa ub'atsu hayya. Begitu juga dengan lafaz yang sama, wassalamu alayya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Hatta dalam solat pun kita sebut assalamu alaikum untuk orang Islam, kanan kita, yang hidup, yang mati, malaikat, kanan kita, kiri kita, belakang kita, depan kita. Hatta kalau orang Islam meninggal dunia, terlalu tepi kubur pun kita kata assalamu alaikum ya ahlal kubur. Adakah patut kita pergi jarak Cina atau Hindu, Buddha, Kristian punya perkuburan, kita beri salam pada mereka? Nahi, babuji, nahi. Jadi nak ucap salam pada Kristian buat apa? Minta maaf tuan-tuan, kita guna kalimah salam tu daripada Al-Quran. Kita guna kalimah salam tu daripada hadis. Orang yang ubah kandungan kitab Injil takkan selamat. Macam mana kita nak doakan selamat bagi mereka? Kecuali lah kita ni orang Jawa, keturunan Selamat. Apa namanya Selamat? Atau Mas Selamat. Haji Selamat dah tak ada kan? Dah pindah kan? Haji Selamat dah lama pindah Putrajaya. Kasim Selamat. Itu lain, itu nama. Jadi saya berpendirian tak boleh ucap selamat Merry Christmas atau menyambut Hari Christmas kepada orang Kristian, sebab orang kafir takkan selamat. Kecuali dia beriman dengan Allah baru selamat. Sebab tu kita nama Muslim. Muslim, kita serah diri pada Allah dan kita selamat. Sebab tu agama kita Islam. Islam serah diri pada Allah dan kita selamat dan menyelamatkan dari azab dunia dan azab akhirat, insya-Allah. Macam tu. Baik. Adapun dalil yang menegaskan bahawa ucapan Sami Allahu liman hamidah adalah zikir intiqal, zikir berpindah rukun. Zikir intiqalat ni zikir berpindah rukun. Kita daripada rukuk, kita nak iktidal, kita sebut zikir intiqal. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu kita panggil zikir intiqal, perpindahan daripada satu rukun ke rukun yang lain. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Summa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati summa yaqul wa huwa qa'imun rabbana lakal hamd." Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, bila dah badan berdiri tegak ketika i'tidal tu, baru baginda sebut rabbana walakal hamd. Kita nak sambung lagi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Silakan. Lepas tu kadang-kadang kita pergi Mekah, Madinah atau luar negara, kita solat di belakang tu Arab. Kenapa i'tidal dia panjang? I'tidal kita kat Malaysia ni sekejap je. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Sebab kita belajar setakat tu je. Ya kan? Macam Upin, Ipin, Ehsan, Memeng, dia belajar tadika. Jadi tak naik kelas. Cerita Upin dan Ipin tu belajar kat tadika. 2006 tadika juga. 2007 tadika juga. Ni 2012, 13, 14, 15, 16, 2017 pun tadika je Upin. Dia belajar tu lah. Dan kita pun belajar dengan mak bapak kita ataupun pak-pak lebay kita di surau, di kampung, di masjid dulu. Itu yang kita amalkan. Tak berapa berani melakukan sedikit tambah nilai pada sebutan kita, perbuatan kita. Jadi kita kata, kenapa kat Mekah ni panjang i'tidal dia? Baca apa ni? Kan nak kata gunung kan gunung. I'tidal pun panjang. Nah, kita pergi mana-mana negara sekalipun. I'tidal panjang. I'tidal kita Malaysia ni pendek je. Sebab kita belajar setakat tu je. Jadi bila kita belajar banyak sikit, tak boleh. Kita biasakan diri. Tambah nilai dalam bacaan atau perbuatan dalam solat. Okey, jadi mudah kita praktik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit je daripada rukuk, bila bangkit badan bergerak daripada rukuk tu, baginda sebut Sami Allahu liman hamidah. Mulut sebut, badan yang bengkok tadi pun dilentulkan. Bila berdiri tegak, baginda sebut rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd.
Banyak lagi, itu ada lagi bacaan dia. Tapi kita baca berdasarkan apa yang kita hafal, dan dalil-dalilnya adalah jelas. Bagaimana hadis-hadis yang kita sebut dengan isyarat rujukan sebentar tadi. Seterusnya, ada pun doa i'tidal sebagaimana yang disebutkan di atas, bersumberkan pada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, muka surat 347, juzuk yang pertama dalam sahihnya. Hadis itu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min kulli syai'in ba'd. Maksudnya, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda mengucapkan rabbana lakal hamd. Ya? Hingga seterusnya lah. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terdapat seorang lelaki, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di saf belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sami Allahu liman hamidah sambil melakukan i'tidal tu, ada sahabat di belakang melafazkan kata-kata Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sahabat tu sebut, Nabi tak ajar sahabat sebut. Falaman sarafa, dalam salat ni, falaman sarafa qala manil mutakallim. Bila habis sembahyang je Nabi tanya, tadi siapa hak sebut ucapan tadi Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Qala ana, sahabat tu kata, hamba ni wahai Rasulullah. Ra'aitu bid'ata wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku tengok Nabi kata, mu sebut lafaz Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, saya wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, aku melihat 30 lebih malaikat sedang berlumba-lumba mencatat pahala daripada apa yang kamu sebut itu. Lebih 30 malaikat. Jadi kita baca, imam sebut sami Allahu liman hamidah, kita pun sebut sami Allahu liman hamidah. Imam pun baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita pun baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lebih 30 malaikat berebut-rebut nak catat pahala hasil daripada sebutan ketika kita i'tidal berkenaan. Ini hadisnya. Jadi pahala tu banyak sebab tu ada lebih 30 malaikat, sebab pahala tu banyak. Alhamdulillah. Masa telah pun tamat dan kita beri laluan seketika untuk pesanan penaja azan Isya. Hadirin yang dirahmati Allah, sambung sikit lagi. Jadi Tok Bilal azan. Kita disunat jawab azan dengan perkataan yang dilafazkan Bilal. Yang kedua, kita disunatkan berselawat selepas azan. La ilaha illallah, lafaz yang terakhir itu, kita pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru doa. Jadi pahala jawab azan satu. Yang kedua, pahala berselawat selepas azan. Dan yang ketiga, pahala berdoa. 3 pahala kita dapat. Biasanya kita dengar azan pun buat tak reti ya. Dengar azan, tangan petik WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, SMS. Itu satu hal. Hal yang kedua, kita ada di masjid, ada di surau, duduk sandar je. Bila lafazkan azan, kita bakda je. Mungkin tanda hati kita berpenyakit. Atau hati dalam keadaan kritikal. Bila azan, telinga dengar, tapi akal hati tak berkesan dengan azan yang dilakukan. Jadi, hati yang hidup ni, telinga dengar, akal faham, hati memberi respon pada azan yang dilakukan. Yang kedua, disunatkan mengiringi azan dengan selawat. La ilaha illallah. Kita tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat. Kalau nak tambah lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was-salatil qa'imah bi sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la takhliful mi'ad. Jadi kita dapat markah penuh. Kan? Kita dapat markah penuh.
Ini kita panggil kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Macam budak-budak UPSR. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kita nak 5A untuk subjek agama. UPSR A pun penuh dengan A. UPSR biasa pun A. Dan kemahiran berfikir aras tinggi itu ada. Bagi orang tak jawab azan, dia tak ada kemahiran berfikir. Kalau ada pun kemahiran berfikir tahap dunia, tahap rendah. Dunia ni rendah, lekeh, hina, hancur. Ini kemahiran berfikir aras tinggi, kita boleh ubah sikit. Alhamdulillah. Ya? Baik, kita tengok tadi. Rasulullah SAW solat. Dan baginda sebut sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seorang sahabat yang bersolat jemaah di belakang baginda SAW sebut dengan suara didengari, Rabbana walakal hamda hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bila lepas solat, lepas zikir, lepas doa, Rasulullah SAW tanya, tadi siapa ucapkan dalam solat ketika i'tidal? Rabbana walakal hamda hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Seorang sahabat kata, saya wahai Rasulullah. Oh, tadi aku tengok lebih 30 mereka duk berebut-rebut nak catat pahala yang kamu sebut. Maknanya sebutan biasa tetapi pahalanya banyak dan berlipat kali ganda. Sebab tu lebih 30 malaikat datang nak catat pahala, nak audit pahala. Lebih 30 malaikat. Kalau satu company tu seorang auditor atau 2 orang audit luar, audit dalam. Tapi ini lebih 30 malaikat audit. Kata-kata santai je. Rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. 5 patah kira. Lebih 30 malaikat berebut nak catat pahala. Baik, tengok status hadis ini. Hadis ini bawah tu nota kaki merupakan riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Boleh disemak dalam kitab Fathul Bari muka surat 284 juzuk yang kedua. Hadis ini menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Reka cipta yang baik, kreativiti yang baik. Bid'ah hasanah ni kreativiti yang baik. Ini kerana lelaki tersebut mengucapkan satu doa yang tidak pernah didengarinya dari Nabi SAW. Bahkan baginda tidak pula mengajarkan kepadanya. Akan tetapi, ketika beliau mengucapkannya dalam salat, didengari Nabi SAW, Nabi SAW terus menyanjungnya, serta tidak menuduhnya melakukan bid'ah yang sesat. Nah, kita ni, bila kita tak tahu atau tak ada dalil, kita tuduh orang, ni bid'ah sesat, bid'ah sesat. Mudah nak menuduh orang bid'ah sesat, bid'ah sesat, bid'ah sesat. Walau kita tak tahu. Atau kita tak jumpa dalil. Atau kita tahu punca atau belakang permasalahan berkenaan. Tapi Nabi SAW, walaupun dia tak ajar sahabat tu, dan sahabat pun tak pernah belajar daripada orang lain, pandai-pandai sendiri cipta zikir berkenaan, tak apa. Dan Nabi SAW memperakuinya. Ini katakan, kita bicarakan tentang mencipta sesuatu zikir yang tidak bertentangan dengan zikir maksur Al-Quran dan hadis, tidak mengapa. Nabi menyanjungnya dan tidak menuduhnya melakukan bid'ah yang sesat. Mungkin ada sebahagian dari kalangan kita berkata, penetapan dari Nabi SAW dengan sendirinya menjadi sunnah. Kami katakan kepada mereka bahawa perbahasan kita di sini adalah mengenai perbuatan yang mula-mula sekali tercipta sebelum wujudnya pengakuan daripada Nabi SAW. Memanglah bila sahabat buat, Nabi aku jadi sunnah. Kita bukan membicarakan tentang ikrar perkenaan dari Nabi SAW. Kita bicarakan tentang kreativiti sahabat tadi. Hak Nabi tak suruh, hak Nabi tak suruh, hak Nabi tak ajar, tapi sahabat sendiri mereka cipta tu. Jadi perbuatan mereka cipta tu tak salah. Jangan kita letak slogan, Nabi tak buat bid'ah, Nabi tak buat sesat, Nabi tak buat masuk neraka. Sebab Nabi tak buat tu, mungkin benda tu harus. Nabi tak buat tu, kemungkinan sunat. Beri kita pilihan. Nabi tak buat tu, kemungkinan benda tu makruh. Nabi tak buat tu, kemungkinan baginda terlupa. Bagai adat manusia biasa. So, kita tak boleh jadikan apa yang Nabi tak buat tu, bid'ah, sesat, haram, masuk neraka, bid'ah dan sebagainya. Itulah doktrin pemikiran Wahabi. Jadi hati-hati dengan Wahabi. Supaya kita tak mudah menyalahkan orang lain dengan kapasiti ilmu yang sempit ataupun sedikit. Kerana Islam itu luas dan hukum ada kalanya diambil secara literal dan ada kalanya diambil secara tidak literal dengan menggunakan isti'arah, kata pinjaman, peribahasa, metafora,
sindiran dan sebagainya dalam aspek bahasa. Dalam soal ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan hadis berkenaan, menyebutkan hadis ini dapat dijadikan dalil bahawa dibolehkan seseorang membaca zikir-zikir yang tidak dilakukan Nabi SAW. Zikir tak maksud. Bukan zikir daripada Quran dan hadis. Zikir buat sendiri boleh. Dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan zikir-zikir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Zikir buat sendiri tak apa. Dengan syarat tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya? Tu. Ya? Tak apa, tak ada masalah. Tak nak zikir apa-apa. Kalau dalam Quran ada sebut ayat. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu zikir maksud. Kemudian kita nak buat, kita nak sebut Hasbi Rabbi Jallallah. Tak apa. Ma fi qalbi ghairullah. Okey. Itu tak bertentangan. Bahkan saling berpadanan antara zikir maksur dengan zikir yang kita cipta sendiri. Tak ada masalah. Nur Muhammad sallallahu. Tak ada masalah. Ada setengah orang yang fikirannya tak apa betul. Dia kata zikir ni Syiah. Dia tuduh kita Syiah. Syiah zikir cara dia, kita zikir cara kita. Syiah zikir dalil dia, kita zikir dalil kita. Kitab Syiah, rujukan Syiah. Kitab kita, rujukan kita. Tak semestinya ada persamaan tuh label Syiah. Kalau sebut Nur Muhammad pun, ya, Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ada tentang Qarja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya, sungguhnya telah datang daripada Allah nur, cahaya, dan Al-Quran yang nyata, kitabun mubin. Ya, dan Allah sifatkan Nabi dalam ayat yang lain, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nabi SAW ini utusan Allah yang menyuruh manusia dan jin ke arah kebenaran, da'iyan ilallah biiznihi, dengan izinnya, wa sirajan munira, dan cahaya yang menerangi. Jadi tak salah kita sebut Nabi Nur. Memang Nabi Nur kerasulan, Nur kenabian, Nur hidayah, Nur kebenaran. Ya, bukan kita ikut teori Syiah. Belum cipta segala sesuatu, Allah cipta cahaya Muhammad, Nur Muhammad. Jadi cahaya Muhammad tu jadilah Muhammad, jadilah segala-galanya. Dan berpindah cahaya Muhammad tu pada Imam 3, Imam 5, Imam 7, Imam 9, Imam 12 dalam tradisi kepercayaan Syiah. Kita tolak kepercayaan tu. Nur dalam ulasan Syiah pada satu pandang sisi, dan nur pada penilaian Ahlussunnah dari sudut pandang sisi yang lain. Kalimah yang sama tetapi pengertian, penghujahan, rujukan yang berbeza antara kita dan Syiah. Jadi pun jangan mudah-mudah kita nak menuduh orang lain sebagai bid'ah, sesat, Nabi tak buat, masuk neraka, tauruk, kafir dan sebagainya. Belum ada bukti yang nyata. Kita pun tak pernah nak tuduh orang ni Syiah kalau tak terbukti dia Syiah. Kita tak pernah tuduh orang ni Wahabi kalau tak terbukti dia Wahabi atau liberal atau sesat atau menyeleweng dan sebagainya. Kalau ahli sunnah, kita kayu ukurnya adalah merujuk kepada dalil-dalil syarak, sama ada dalil premier ataupun dalil-dalil sekunder. Alhamdulillah. Itu yang membezakan posisi kita Ahlussunnah wal Jamaah sewajar dengan aliran-aliran sesat menyeleweng. Wahabi, Syiah, liberal, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, yang sesat yang lain. A'udzubillah min zalik. Baiklah tuan-tuan, di sini juga disebutkan hadis ini membolehkan untuk kita melakukan zikir dengan suara yang dibunyikan bagi makmum selama mana ia tidak mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Kita sembahyang, kita sebut dengan kadar frekuensi kita dengar untuk menentu sahkan bacaan kita, tak apa. Tak ganggu orang lain pun, kita sebut untuk kita dengar, untuk kita tentu sahkan bacaan kita dan meyakinkan kita lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, cukup sekadar itu. Ada apa-apa persoalan tuan-tuan nak bangkitkan? Nak tanya, nak bincang, nak tahu, nak lawak, nak marah, silakan. Alhamdulillah. Angguk-angguk faham semua, alhamdulillah. Bijak tuan-tuan, bijak. Alhamdulillah. Inilah rakyat Malaysia yang dibanggakan. InsyaAllah. Silakan. Rukun kauli, kata-kata. Ya? Bacaan dalam hati sama ada solat wajib, solat sunat.
Tidak sah. Pak Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Rawahul Bukhari. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah dengan sempurna. Sama ada salat fardu ataupun salat sunat, siapa tak baca Fatihah dengan sempurna, tak sah salat. Dan bacaan Fatihah dengan sempurna itu rukun qauli. Begitu juga selawat pada Nabi. Tak betul selawat dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau Muhammad dia baca. Tak sah. Sebut betul-betul. Sebut betul-betul. Rukun qauli itu. Selawat pada Nabi SAW pada tahiyat akhir, tasyahud akhir, bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Maka sempurnalah solat itu. Itu juga rukun qauli yang lain, tuan-tuan. Rukun qauli yang lain. Atau rukun fi'li yang lain. Sama statusnya dalam solat fardu maupun solat sunat. Tidak ada istilah baca dalam hati dalam solat. Nak baca mesti dengan huruf, dengan suara, dan kita menentusahkan bacaan kita. Baca dalam hati boleh baca WhatsApp, boleh baca dalam hati. Baca Telegram, baca sat khabar, bolehlah baca dalam hati. Tapi dalam solat tak boleh. Sila Haji. Saya biasa melakukan solat di RNR. Solat sebelum saya itu, dia bila sujud akhir. Dia berdoa dalam masa ini. Ya betul Ji. Oh iya. Kejut saya. Ya. Haji cerita dekat RNR Lebuh Raya, dia solat di surau. Dan dalam sujud terakhir itu, ada orang sebelahnya baca doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, tolonglah aku, lembutkanlah hati isteri aku nak kahwin seorang lagi. Ya Allah, tolonglah. Contoh gitu. Haji sebelah tu dengar. Nasib baik Haji tak gelak. Kalau Haji gelak, batal salat dia. Yang doa dalam bahasa Melayu tu, batal dah. Orang sebelah dengar gelak, apa? Minta nak kahwin seorang lagi dan semayang apa ni? Orang sebelah dia pula, apa ni? Bahasa Melayu dalam solat ni. Tiga-tiga batal. Kerana bercakap dengan bahasa yang difahami dalam solat selain Arab, batal. Ataupun orang Arab, dia cakap dalam bahasa Arab dalam solat, yang tak berkait dengan solat, batal juga. Ya? Waktu kita kata takbiratul ihram. Takbir yang dilafazkan bagi memulakan solat dan mengharamkan perbuatan yang tak berkait dengan solat. Jadi solat tadi tak sah. Dan bila tak sah, kita nasihat dia, pakcik, abang, adik, kakak, solat tuan tidak sah kerana tuan melafazkan ucapan bahasa Melayu dalam solat. Jadi wajib diulang solat berkenaan kalau ada waktu. Kalau waktu tu sudah tidak ada, luput waktu, maka wajib diqada dengan segera. Kadang-kadang orang solat RNR ni, solat ni kita assalamualaikum tu, boom, cabut. Tu tak sempat nak kata apa. Tak sempat nak cakap apa. Cabut lah. Allah, tapi kita kena berani. Ji, saya ni belajar sikit-sikit. Apa yang Haji doa dalam sujud tadi bahasa Melayu, itu tak sah, membatalkan solat. Kerana Nabi bersabda, inna salatana hazihi lam yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama takbiru wa tasbihu wa tilawatul Quran. Hadis sahih. Sesungguhnya solat kita ini tidak boleh dicampuri dengan kata-kata manusia. Kerana ia merupakan takbir, tasbih dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Haji baca hadis ni, pening dia. Haji bukan sembarangan haji. Kan? Kita mendidik dalam bentuk yang tidak formal. Kita dapat pahala, alhamdulillah. Kalau orang kata, ustaz saya kata boleh, ada masalah. Biar pi, orang cakap tak dengar, ustaz yang kata boleh, ni ustaz lain. Allah, pelik-pelik orang kita. Begitu juga setengah-setengah di kampung. Orang Jawa semayang dengan bahasa Jawa, orang Sunda semayang bahasa Sunda, orang apa lagi, macam-macam. Lihat sekarang tuan-tuan, Allahu Rabbi. Jadi alhamdulillah bila kita mengaji, kita faham, dan tambah baik nilai solat kita, kerana kita tahu masa untuk kita berangkat hampir tiba.
biar ada kemanisan dalam solat. Solat maghrib tadi, rasa-rasa seronok, nak solat isyak pula. Solat isyak ni, takut-takut tak sempat solat subuh. Bila kita rasa solat subuh, rasa seronok pula nak solat zuhur, walaupun lambat. Kita melakukan persediaan dan kita menikmati solat berkenaan. Ini semayang malah letih, penat je. Macam terpaksa. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi pelajaran kita akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang beri komitmen dalam kelas ini. InsyaAllah pada Selasa minggu depan kita akan sambung pelajaran kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Akhiran aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, 'afina wa'fina, washfina waqfina wa'afina wasaddid khutana ila tariqi haqqin wa ila tariqi mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'alaina wa la yaminina wa la shimalina wa la khalfana wa la amamana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ansuril islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa asakirul muwahhidin fi masyariqil ardi wa magharibiha ya rabbal alamin. Allahumma 'alaikal kafrata wal munafiqina wa syirkal musyrikin wa talina wal mudillin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin, islahna ya arhamar rahimin, arish qurbana wa 'anil mu'minin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ahsin 'aqibatana fil umuri kullih wa ajirna min khizyi dunya wa min 'azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina zukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu